Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Ma'rifat. Tajuk pada hari ini ialah Hakikat Solawat. Sebelum itu sahabat sekalian, jangan lupa subscribe, like, komen dan share supaya ianya bermanfaat kepada orang lain juga. Ilmu ini adalah ilmu tasawuf hakikat ma'rifat. Membuat fitnah terhadap ilmu Allah adalah berdosa besar. Tajuk Hakikat Solawat. Solawat adalah dapat membersihkan ruh diri kita. Tapi tahukah kita hakikat solawat yang sebenar? Dalam hadis menyebut, jika kita bersolawat 1 kali, maka Allah akan bersolawat ke atas kita 10 kali. Tapi, kenapa Nabi juga turut bersolawat? Bahkan Nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW juga bersolawat sedangkan Nabi Muhammad belum lahir lagi. Nabi Muhammad sendiri bersolawat Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa Nabi tidak bersolawat Allahumma salli ala ana Muhammad, yang bermaksud aku Muhammad? Sebelum itu kita perlu tahu dulu, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Nama Tuhan ini disandarkan kepada Muhammad. Maka wujud Muhammad awal, akhir, zahir dan batin. Muhammad awal ialah Nur Muhammad. Muhammad akhir ialah Nabi Muhammad. Muhammad zahir ialah Nabi Muhammad. Dan Muhammad batin ialah ruh kita, iaitu dicipta dari Nur Muhammad terus menerus. Maka, kenapa Nabi masih bersolawat sedangkan baginda adalah sudah pun Muhammad? Hal ini kerana para Nabi bersolawat untuk ruhnya sendiri. Dengan kata lain, Muhammad batin itulah tempat tuju solawat tersebut. Solawat adalah mendoakan diri kita sendiri sebenarnya. Kalau kita memuja Nabi Muhammad dengan solawat, maka kita telah syirik kerana tempat pujaan itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Nabi Muhammad adalah Muhammad Zahir dan merupakan penzohiran daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah Muhammad awal dan Muhammad batin, dan Nabi Muhammad adalah Muhammad akhir dan Muhammad Zahir.
Oleh kerana Nabi Muhammad itu tajalli atau penzohiran Nur Muhammad, maka tidak lain tidak bukan Nabi Muhammad adalah tempat sandaran sifat Allah dan Nur Muhammad tersebut. Maka solawat itu juga akan dihamparkan juga di depan Nabi Muhammad kerana Nabi Muhammad adalah penzohiran kepada fitrah asal usul kita, iaitu Nur Muhammad. Maka solawat pada hakikatnya adalah kita mendoakan diri kita sendiri, dan dalam solawat menyebut keluarga Nabi Muhammad pula ialah merujuk kepada jasad kita. Muhammad dari segi hakikat ialah ruh kita dan jasad kita digelar keluarga Muhammad. Itu dari segi ilmu hakikat. Pada syariatnya, ia memang benar Nabi Muhammad dan keluarganya itu kerana mereka adalah penzohiran kepada Nur Muhammad. Para Nabi sebelum Nabi Muhammad menunggu ketibaan Nabi Muhammad, iaitu Nabi terakhir, iaitu Nabi Muhammad SAW, kerana para Nabi kenal Nur Muhammad yang fitrah asal usul kejadiannya. Sebab itu mereka tunggu ketibaan Nabi Muhammad kerana baginda adalah penzohiran dari tajalli daripada Nur Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah bersalawat ke atas Muhammad berserta ahli keluarganya. Pada segi syariat merujuk Nabi Muhammad dan keluarga Nabi. Pada segi hakikat pula merujuk Muhammad di dalam diri dan keluarganya, iaitu jasad kita. Kenapa Nabi tidak solawat Allahumma salli ala ana Muhammad? Allah bersolawat ke atas aku Muhammad. Kenapa? Kerana Nabi SAW tahu dan kenal Nur Muhammad dan tahu bahawa baginda adalah tajalli dan penzohiran kepada Nur Muhammad. Nabi Muhammad dijadikan terus-menerus dari Nur Muhammad. Hakikatnya jasadnya adalah ruhnya jua. Nabi Muhammad bertubuh dengan tubuh ruhnya Muhammad kerana baginda adalah tajalli dari Nur Muhammad, dan baginda dijadikan terus-menerus dari cahaya Nur Muhammad. Tiada anasir penciptaan tanah dahulu seperti kita. Maka tidak lain tidak bukan bahawa Nabi Muhammad adalah Nur Muhammad jua dan Nur Muhammad adalah Nabi Muhammad jua. Maka solawat itu juga akan dihamparkan di depan Nabi kerana Nabi adalah penzohiran dari Nur Muhammad. Ruh manusia disebut sebagai Muhammad dalam ilmu tasawuf kerana ruh manusia terus-menerus dicipta dari Nur Muhammad, dan sebab itu digelar ruh manusia itu iaitu Muhammad batin. Setiap di dalam diri manusia ada Muhammad batin, iaitu ruh kita sendiri yang
terjadi terus-menerus dari Nur Muhammad dan diletakkan di alam roh dan dimasukkan roh itu di alam misal dan alam ijsan dalam perut ibu dan barulah masuk ke alam insan iaitu alam kehidupan sekarang ini di dalam tubuh jasad. Jadi, hakikat solawat sebenar ialah mendoakan roh kita sendiri. Allahumma salli ala Muhammad itu untuk doa kesejahteraan bagi roh kita. Wa ala ali Muhammad adalah doa untuk kesejahteraan jasad kita. Hakikatnya itu adalah doa untuk diri kita sendiri. Jadi, kita mahu kenal diri, maka perbanyakkanlah solawat. Dalam solawat menyebut perkataan Muhammad, maka roh kita adalah Muhammad. Maka kita akan mudah kenal diri jika sentiasa bersolawat. Solawatlah 100,000 kali dalam suluk kita. Solawat adalah kunci untuk mengenal diri kerana dalam solawat sebut perkataan Muhammad. Ketika Rasulullah berjumpa dengan Iblis Azazil atas perintah Allah, maka Rasulullah bertanya, "Wajah siapakah yang kamu tidak boleh menyerupai?" Maka Iblis menjawab, "Wajahmu, wahai Muhammad." Ini adalah jawapan jujur dari Iblis atas perintah Allah, dan jika tidak jujur, maka Iblis itu hancur di situ atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Muhammad di sini merujuk semua jenis Muhammad iaitu Muhammad awal, akhir, zahir dan batin. Maka Iblis tidak boleh menyerupainya. Maka Iblis tidak boleh menyerupai roh kita kerana roh kita adalah Muhammad. Dan jika Iblis menyerupai roh kita, maka Iblis akan hancur. Kenapa Iblis tidak boleh menyerupai Muhammad? Jawapannya kerana Iblis juga dicipta dari Nur Muhammad iaitu fitrah asal usul semua kejadian makhluk. Memang Iblis itu dicipta oleh api, tapi api juga dicipta oleh Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah fitrah kejadian semua makhluk dan makhluk pertama dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib ke atas kita perlu kembali ke jalan pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu berasal dari Allah, perlu kembali kepada Allah. Wajib ke atas kita mengenali diri kita.
Semoga ianya bermanfaat semua. Ilmu tanpa amal seperti pokok yang tidak berbuah. Wassalam.